Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua. Sebelum cikgu memperkenalkan diri cikgu, cikgu nak awak semua tengok video ni dulu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua. Cikgu harap semuanya dalam keadaan yang sihat. Baiklah, cikgu akan memperkenalkan diri cikgu. Nama cikgu Nur Syafina Azlina dan awak semua boleh panggil cikgu Fina. Baiklah, untuk kelas cikgu, cikgu akan memberikan pembelajaran dan juga tugasan secara online. Jadi, cikgu harap awak semua dapat memberikan kerjasama yang baik dan juga dapat menyiapkan tugasan dalam waktu yang tepat. Okey, jika ada sebarang pertanyaan ataupun masalah, cikgu harap awak semua boleh hubungi dengan cikgu. Okey, cikgu harap kamu semua dapat melalui proses pembelajaran dengan lebih seronok dan kondusif. Itu sahaja daripada cikgu. Salam perkenalan. Bye. Okey. Untuk hari ini, cikgu akan teruskan dengan subtopik 6.3 iaitu kesan ekonomi akibat pentadbiran barat di negara kita. Sebelum tu cikgu nak tanya, kamu semua dah belajar berkenaan dengan bab 6 iaitu 6.1 dan 6.2. Jadi, ingat lagi tak berkenaan dengan subtopik yang telah awak belajar? Okey, awak semua dah belajar berkenaan dengan ciri-ciri ekonomi moden dan juga kesan pentadbiran barat dalam aspek perundangan. Jadi untuk hari ini, cikgu akan teruskan dengan kesan pentadbiran barat dalam aspek ekonomi. Oleh itu, untuk subtopik ini, cikgu nak awak semua faham untuk dengan secara ringkasnya kesan pentadbiran barat dari aspek ekonomi. Kita akan belajar berkenaan dengan 3 aspek. Yang pertama, kesan ekonomi seperti pengangkutan. Yang kedua, kemudahan pelabuhan. Dan yang ketiga, peningkatan telekomunikasi. Jadi, saya nak awak faham objektif kita pada hari ini. Cikgu nak awak semua boleh menganalisis kesan ekonomi akibat pentadbiran barat di negara kita. Dan yang kedua, awak semua boleh menyatakan secara ringkas kesan ekonomi akibat pentadbiran barat dalam 3 aspek tadi. Dan yang ketiga, kamu semua boleh membuat kesimpulan kepentingan memanfaatkan kekayaan negara. Okey, kesan yang pertama dalam aspek pengangkutan, yang pertama adalah pembinaan kereta api, yang kedua pembinaan jalan raya dan juga yang ketiga pengangkutan udara dan juga laut. Okey, British ni dia telah memperkenalkan perkhidmatan kereta api di negara kita pada abad ke-19 bagi mengeksploitasi kekayaan ekonomi di negara kita. Awak boleh tengok dekat sini kereta-kereta api di Semenanjung pada abad ke-19. Contohnya, kereta api di Port Dickson, Kuala Lumpur, Teluk Angson, Gua Musang, Johor dan sebagainya.
Awak boleh rujuk muka surat 138. Jadi yang seterusnya, seterusnya pembinaan kereta api di Sabah. Pembinaan kereta api di Sabah ini dia telah dimulakan pada tahun 1896 di Bukau yang terletak kira-kira 13 km dari Western. Dekat sini awak boleh tengok laluan kereta api yang menghubungkan antara Jesselton, Beaufort dan juga Tenom. Pada tahun 1900 pula, landasan kereta api ni telah dibina untuk menghubungkan Beaufort, Jesselton dan juga Tenom. Pembinaan landasan kereta api di Sabah ni dibuka untuk kegiatan pembukaan ladang getah. Seterusnya pembinaan kereta api di Sarawak. Terdapat landasan kereta api yang menghubungkan antara Bau dengan Kuching pada tahun 1917. Pembinaan jalan raya. Kemajuan industri pelombongan biji timah dan juga getah yang telah menyebabkan British ni melibatkan diri dalam pembinaan jalan raya di negara kita. British ni dia telah membina jalan raya untuk menghubungkan kawasan pelombongan biji timah dan kawasan pertanian dengan stesen kereta api. Ni antara contoh pembinaan jalan raya di negeri-negeri Melayu. Seperti sekarang contohnya di Kuala Lumpur. Selain itu, di Selangor pula, British ni dia telah membina jalan raya untuk menghubungkan antara Kuala Lumpur dan Pelabuhan Kelang. Seterusnya pada tahun 1902 pula, jalan raya yang lebih lebar telah banyak dibina kerana dengan meningkatnya kenderaan seperti lori, bas, kereta dan juga basikal. Menjelang tahun 1911 pula, jalan raya ini dibina untuk menghubungkan bandar-bandar yang besar yang mempunyai potensi sumber ekonomi dan juga pelabuhan yang penting. Pada tahun 1939 pula, jaringan jalan raya ni dia telah dibina untuk menghubungkan di seluruh negeri di negara kita. Oleh itu, dengan kesannya banyak pertempatan yang baru telah dibuka. Contohnya pembukaan kawasan peladangan getah yang baru dan juga kawasan pelombongan biji timah. Yang ketiga, pembinaan jalan raya di Sarawak pula. Sarawak ni dia telah dikenali dengan kawasan yang berbukit, paya dan juga sungai. Oleh itu, masalah bentuk muka bumi dan juga kos untuk membina jalan raya ni dia telah menghalang pembinaan jalan raya di negara kita. Di Sarawak ni juga terdapat jalan raya yang pendek dan tidak berturap yang dibina seperti di Kuching dan juga di Miri. Pembinaan jalan raya di Sabah pula. Di Sabah, SBUB telah membina jalan raya untuk kepentingan ekonomi mereka. Jalan raya yang telah dibina ni, dia telah menghubungkan antara bandar dan juga di sebelah pantai barat. Kebanyakan jalan tersebut
hanya terdapat di sekitar bandar sahaja, contohnya di Chesterton, Sandakan, Kudat, Lahad Datu dan juga di Tawau. Okey, seterusnya pengangkutan udara dan laut di negeri-negeri Melayu. Perkhidmatan penerbangan awam yang diperkenalkan oleh syarikat Werner Air Service yang bermula pada tahun 1937. Syarikat ni dia telah menjalankan perkhidmatan penerbangan domestik antara Singapura, Kuala Lumpur dan juga Pulau Pinang. Okey, pada tahun 1890, syarikat Straits Transships yang telah ditubuhkan di Singapura ni dia telah sediakan perkhidmatan kapal wap untuk kemudahan pelabuhan di negeri-negeri Melayu. Kapal susur pantai ni ia telah membawa contohnya bekalan makanan, buruh dan juga jentera untuk industri pelombongan biji timah. Okey. Di Bandar Kuching pula terdapat perkhidmatan perkapalan yang disediakan oleh Singapore dan Sarawak Steamships Company. Okey, di Sabah pula, SBUB ni dia turut memajukan sistem pengangkutan air. Contohnya pada tahun 1890, syarikat perkapalan Straits Steamship ni dia telah memulakan perkhidmatan mengangkut barang dan juga penumpang. Okey, kedatangan British ni dia telah menyebabkan pelabuhan-pelabuhan yang lama ni telah hilang dan munculnya pelabuhan baharu yang lebih moden. Okey, kesannya kita dapat tengok dekat sini peningkatan ekspor biji timah dan getah ni dia telah menjadikan pelabuhan Pulau Pinang, Kuala Sepetang, Port Vale, Port Dickson, Melaka, Singapura sebagai pelabuhan bandar yang penting di tanah Melayu. Seperti yang kita tengok sekarang dekat Malaysia, sistem pelabuhan contohnya tertumpu kepada di Kuala Lumpur, Kelang dan di bandar-bandar yang besar. Okey, di Sarawak pula muncul pelabuhan seperti Kuching, Rajang, Bintulu dan juga di Miri. Kat sini awak boleh tengok pelabuhan Sandakan Sabah pada tahun 1890-an. Okey. Tadi kita dah bincang kesan ekonomi dari aspek pengangkutan dan juga kemudahan pelabuhan. Yang ketiga, kita akan tengok dari aspek telekomunikasi. Sejajar dengan kemajuan sistem pengangkutan di negara kita pada abad ke-19, kerajaan British ni dia telah memajukan sistem telekomunikasi seperti sistem pos dan telegraf, telefon dan juga radio. Oleh itu, perhubungan antara negeri di Semenanjung dapat dibuat dengan lebih cepat dan efisien. Sistem perhubungan ni dia telah diperkenalkan di kawasan yang tertumpu kegiatan ekonomi, pusat pentadbiran, pelabuhan dan telah berkembang di kawasan pertempatan. Okey, pada tahun 1886, talian telegraf telah mula dipasang dan menghubungkan antara Kuala Lumpur dan juga Melaka. Yang kedua, perkhidmatan pos ni dia bermula di Kuala Lumpur sejak tahun 1890-an.
Okey, telekomunikasi di Sarawak pula, dia telah diperkenalkan di Sarawak bagi melicinkan pentadbiran dan menguruskan kegiatan ekonomi. Seterusnya pada tahun 1897, terdapat perkhidmatan telegraf yang telah menghubungkan antara Bandar Kuching dan juga dengan Singapura. Di Sabah pula, SBUB ni dia telah memperkenalkan perkhidmatan telegraf dan radio, terutamanya di bandar-bandar yang besar. Okey, perkhidmatan ini telah membolehkan Sabah ni didapat berhubung dengan negara-negara yang lain.
Okey, jadi untuk latihan pada hari ini, cikgu nak awak semua buka modul latihan masing-masing, muka surat 137. Buat latihan yang soalan 1 dan 2. Jawapan dia kita boleh bincang pada kelas akan datang. Okey, sebagai kesimpulan untuk subtopik kita pada hari ini, cikgu nak awak semua faham kesan ekonomi akibat pentadbiran barat di negara kita. Dia telah menekankan kepada 3 aspek utama, iaitu kesan terhadap sistem pengangkutan, yang kedua kemudahan pelabuhan, dan yang ketiga kesan kepada sistem telekomunikasi. Jadi ini sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Kita akan sambung kepada subtopik yang seterusnya pada kelas akan datang. Sekian daripada saya pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.